Sahabat-sahabat dirahmati Allah, redha akan anugerah Allah menjadikan anda orang terkaya di dunia. Kita pergi dekat word hujung dulu sekali. Menjadikan anda orang terkaya di dunia. Siapa yang tak nak kaya? Okey, bohonglah kalau kata saya nak bagi kekayaan pada akak. Okay, akak buka-buka je pintu, segunung kekayaan ada dekat depan tu. Akak nak apa? Emas, intan, permata, duit semua dekat depan rumah. Tak nak ustazah, tutup pintu tak nak. Okay, sahabat, jauh di dasar hati tu nak juga ni sebenarnya. Nak juga. Siapa orang yang tidak ada impian untuk kaya, bahkan kaya di dunia, kaya di akhirat, insya-Allah. Tapi kita tak naklah kaya di dunia, muflis di akhirat. Kan banyak cerita-cerita kehidupan yang macam tu. Na'udzubillah. Jadi rupa-rupanya untuk menjadikan anda orang terkaya di dunia. Sebab itu jangan saja memandang kaya itu dari segi RM-nya kalau kita di Malaysia ni. Tetapi kata kitab La Tahzan, Dr. Aida Al-Qarni menyatakan dalam bab 28, redha akan anugerah Allah menjadikan anda orang terkaya di dunia. Masya Allah. Kita baca satu persatu. Ustazah bukan orang alim, ustazah tolong bacakan saja, kita sama-sama belajar. Okey? Pembahasan ini sebenarnya telah saya jelaskan sebelum ini. Saya penulis kitab, bukan ustazah. Namun kali ini saya akan membahaskannya secara lebih panjang lebar untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Betul, ustazah dah sebut dah beberapa kali perkataan redha sebelum ini. Namun dijanjikan untuk memberi pemahaman yang lebih baik. Moga Allah beri kita faham. Bukan siapa yang mengajar, bukan kitab apa yang kita pakai. Sahabat-sahabat, ikhlaskan hati dalam belajar, minta Allah beri kita faham. Sebab Nabi yang bagi tahu, hamba yang Allah sayang adalah hamba yang Allah beri faham dalam agama. Kita berdoa minta Allah beri faham. Okey, bagus dah. Ramai orang mencintai ilmu. Ya, terima kasih Siti Azmahani. Ini sahabat LTK, La Tahzan Kuantan. Muka surat 50. Kitab yang baru ni, yang baru anda terima tu muka surat 50. Ustazah pada muka surat 48, kitab lama. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ringkasnya, makna daripada sikap ini adalah bahawa anda, okey, yang pemilik kitab cuba gariskan kalimah. Anda harus rela hati dan bersyukur dengan setiap pemberian Allah. Kita sahabat-sahabat dah naik hafal dah kalimah ni. Kalimah rela hati dan bersyukur dengan setiap pemberian Allah. Dah orang Kedah kata macam dah mangli Kalau salah jangan gelak sahabat-sahabat dirahmati Allah. Macam dah lali dah dengan bunyi, tahulah ustazah kena bersyukur kan, bersyukur. Tapi mudah ke untuk kita amal sahabat-sahabat, untuk kita terjemahkan? Mata kita mata yang bersyukur, telinga kita, tangan kita, kaki kita, lisan orang yang bersyukur. Minta maaf ustazah kena sebut juga di awal-awal ni, rakyat Selangor ketika pengumuman semalam mungkin ramai yang bersedih. Kita masih tak boleh ke sana sini. Tapi ustazah sedih lah sahabat-sahabat di Twitter, dalam TikTok, dalam mana-mana ya, yang banyak anak-anak muda di dalamnya. Tolong kirim salam ustazah kepada mereka. Tolonglah jangan tulis kalimah-kalimah kan sahabat-sahabat seperti kita mencabar-cabar Allah. Kalau macam ni orang Selangor 450 tahun lagi lah. Sayyidina Muhammad. Ada ni ke? Interrupt sikit tadi. Okey, jangan pernah kita sebut sama sekali. Sekejap kenapa? Adakah sebab line internet atau okey ke audio dan video saya? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, jangan pernah mencabar-cabar Allah. Kalau macam ni orang Selangor tunggu 400 tahun lagi lah. Tunggu kiamat lah baru boleh keluar dari rumah. Anda tak sedar ke semua yang keluar daripada lisan kita itu dicatat oleh malaikat Allah dan ia boleh bertukar menjadi doa sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jom rakyat Selangor khususnya yang datang daripada negeri lain, bahkan negara lain, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tolong bantu Selangor dengan doa. Kami semua tak nak jadi macam ni seperti mana anda. Kami hari-hari berdoa untuk COVID ini segera diangkat dan kami sentiasa menjadikan doa itu sebagai senjatanya orang beriman. Tolong bantu kami dengan doa dan jangan kita tak mampu membantu frontliners kita, kita tak mampu membantu apa-apa pun sahabat-sahabat yang sedang diusahakan untuk negara kita, tolong jangan sakiti mereka. Orang semua dah penat. Okey sahabat-sahabat, semoga penat ini ada nilai ibadah di sisi Allah, berpahala di sisi Allah. Tapi kalau ada bahasa-bahasa yang menyakitkan hati sahabat-sahabat, okay, macam mana kita nak bangkit? Okay? Yang ini ada orang yang membaca dalam keadaan remuk jiwanya. Ada anak-anak kecil, mama betul ke Selangor 400 tahun lagi baru boleh keluar dari rumah? Sahabat-sahabat,
bukan dibaca oleh golongan yang suka bergurau macam kita saja, tapi dibaca oleh kebanyakan orang. Jadi tolong berhati-hati dalam bahasa, dalam penulisan kita. Baik, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita perhatikan anda harus rela hati dan bersyukur dengan setiap pemberian Allah. Baik yang berupa bentuk tubuh, harta, anak-anak, tempat tinggal ataupun bakat dan kemampuan. Maknanya semua benda ni datang dari Allah. Dan makna inilah yang tersirat dari ayat Al-Quran seperti berikut dari surah Al-A'raf. Dalam kitab Al-Tahzan dinukilkan sebahagian daripada ayat untuk kita memahami tajuk hari ini. Al-A'raf 144. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku, kata Allah, berikan kepadamu. Berpegang teguhlah kepada apa yang Allah berikan kepada kita, dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Sahabat-sahabat, Allah ciptakan kita, Allah siapkan Rasul sebagai utusan untuk menyampaikan kalamullah, wahyu-wahyu yang daripada Allah, mesej-mesej surat cinta dari Allah. Kalau kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quranul Karim. Kita bukan hanya disuruh mengaji tetapi mengkaji. Sudahkah kita benar-benar setiap hari jangan ada hari tanpa Al-Quran? Dan bukan sahaja pembacaan. Joinlah mana-mana kelas tafsir, tadabbur, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Paling kurang jom kita ada satu Quran terjemahan di rumah untuk kita baca. Dan bukan untuk kita tafsir sendiri, bukan untuk rasanya maksud Allah ni macam ni kot, agaknya ya kot. Berguru dengan orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, cukuplah untuk kita meyakini bahawa Quran itu adalah surat cinta, tanda sayangnya Allah supaya kita tak tergelincir daripada landasan hidup yang diamanahkan oleh Allah. Hidup ni amanah sahabat, bukan sembrono suka-suka kita saja. Lantak pilah soal mati nanti hal mati. Beraninya kita. Okey sahabat yang dipandang Allah, pengakhiran. Semoga pengakhiran Siti Sarah ini menjadi satu ibrah kepada kita. Banyaklah lagi wanita-wanita syurga sudah pastinya. Tapi hari ini yang paling dekat dengan kita adalah cerita bercirikan kematian husnul khatimah yang kita cemburu orang sebut-sebut kebaikannya. Allahu Rabbi, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebahagian besar ulama salafus salih dan generasi awal umat Islam adalah terdiri daripada orang-orang fakir miskin. Para salafus salih, tokoh-tokoh generasi awal umat Islam, terdiri mereka ini kebanyakannya daripada golongan fakir miskin. Bahkan ada yang berhak kaya, sepertinya Rasulullah, contoh tauladan kita kan, sahabat-sahabat, berhak untuk kaya kerana dia lelaki pertama, orang nombor satu di Madinah, berhak sangat untuk kaya, tapi tak memilih hidup untuk kaya raya. Masya Allah, kenapa ya? Patutlah Nabi suka berkawan dengan orang-orang miskin. Rupanya berkawan dengan orang-orang miskin ni syukurnya lebih tinggi. Syukurnya lebih tinggi, sahabat-sahabat. Ini yang kita nak tiru. Orang miskin kita bagi benda, syukur. Bagi beras dengan telur sepapan, syukur. Ada orang kita bagi beras dengan telur sepapan, ayam tak ada ke? Daging batang pinang ada? Gitulah sahabat-sahabat kan. Jadi kita berkawan dengan orang miskin, kita belajar. Ya Allah Ustazah, saya pergi rumah dia Ustazah, anak dia makan nasi berlaukkan kicap je. Kita pun belilah kan ayam goreng segera untuk dia. Lepas tu dia kata ni nak simpan untuk besok lah, nak makan untuk besok. Kenapa nak makan untuk besok? Makan sekarang. Sekarang dah ada lauk ni. Lauk apa tu? Buah kicap pun sedap, dah selera sangat. Ayam goreng ni untuk besok pula, sebab sehari makannya sekali je Ustazah. Allah, Ustazah tak jumpa seperti itu di Malaysia. Sahabat-sahabat anak-anak Malaysia kalau letak ayam goreng habis terus. Ustazah jumpa ketika ziarah pondok pesantren di Indonesia. Kita nampak kuah, pinggan beratur, bagi kuah. Sahabat, lepas tu hujung sana dia bagi ikan apa ya masa tu? Ikan tongkol. Sahabat-sahabat ikan air orang Terengganu. Kemudian kita nampak Ustazah pun bisik dekat Ustaz, kalau macam ni kita bagi ni, ada tak kedai-kedai ayam goreng segera kat sini? Ada Ustazah, kita beli. Lepas tu hari ni Ustaz, bukan hari ni Ustazah, kalau hari ni sudah ada itu lauknya. Lepas tu kenapa tak hari ni, tak apa, sempat lagi ni, kejap lagi yang batch kedua nak beratur ni boleh makan, nanti yang lain tu boleh ratah je. Dekat je kedai tu kan. Iya, tapi kami di sini memang satu kali makan cuma satu saja lauknya.
satu. Kalau dua tu dia dah tak reti makan. Kita pula confuse. Kalau ada dua lauk dekat atas pinggan ni, mereka tak reti makan, of course satu tu ditinggalkan. Sampai macam tu sekali sahabat-sahabat. Sebab budaya hidup. Mereka dah biasa hidup dengan cara macam tu. Allahu Rabbi. Sebab tu saya balik Malaysia, ya Allah, apa lagi yang aku rasa tak cukup ni. Bahkan semua ada dah atas meja ni, masih nak rasa tak cukup. Kita balik, kita insaf sekejap. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Baik, mereka tidak memiliki harta yang banyak, rumah yang indah, kenderaan yang baik dan juga pengawal peribadi. Mereka tak ada bodyguard ni, tak ada. Yang kita duk berangan kan. Syoknya kalau hidup ada pembantu rumah, ada bodyguard. Bukan semua orang dapat merasai macam tu. Bahkan mereka merasai dikelilingi oleh bodyguard sampai 8 orang pun mereka tak rasa senang pun. Mereka rasa, sahabat-sahabat dirahmati Allah, macam tersepit, macam duduk dalam penjara. Itu keadaan yang begitu. Namun demikian, mereka ternyata mampu membuat kehidupan ini justru lebih bermakna dan membuat diri mereka dan masyarakat lebih bahagia. Dalam kemiskinan itu, sahabat-sahabat, mereka masih mampu bahagia untuk diri mereka dan memberi bahagia kepada orang lain. Sahabat-sahabat yang terkini, baru-baru ni Ustazah terlibat dengan program menyantuni asatizah yang terjejas PKP, tak mampu membayar sewa rumah daripada bulan 5 hari tu, 5, 6, 7, 8. Dan kami usahakan sahabat-sahabat untuk sampai ke bulan 9 settle rumah sewa mereka. Ada yang daripada RM450, ada sampai RM1,000. Okay, sebab kawasan yang mereka duduk tu. Dan mereka bukan meminta-minta, tak pernah langsung meminta-minta. Dan kita perasan mereka terlibat dengan program-program menghantarkan bantuan-bantuan. Tak pernah meminta, boleh tak saya bawa balik beras ni sikit, sebab kita tak tahu dia dalam susah. Rupanya bila kita, ya Allah, kita sembang secara halus, orang kata man to man talk kan, ke sahabat-sahabat dirahmati Allah, barulah bergenang air matanya. Dah tak tahu nak cakap, ni sikit lagi mesti tuan rumah dah bising halau keluar dari rumah. Macam mana nak berdepan dengan isteri. Dia bukan orang malas kerja, tapi kerjanya sekarang ni betul-betul terhalang untuk mereka mendapat pendapatan macam tu. Okey sahabat, tapi ya Allah, tak buka mulut meminta-minta. Ini sikap orang beriman. Makan seadanya. Sampai mereka kata, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kalau soal makan tak kisah. Dia biasa je kalau disuruh berlapar. Dia tak kisah pun kalau sehari makan hanya sekali. Yang penting anak-anak tu ada benda nak disuapkan. Dia tak kisah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi orang duduk di Lembah Kelang ni, khususnya kalau rumah sewa tak boleh bayar, tuan rumah yang kadang-kadang tak boleh nak bertolak ansur. Yelah, nak tolak ansur pun mungkin sebulan 2. Kalau dah sampai daripada bulan 5 hari tu, sahabat-sahabat, tak lama lagi nak masuk bulan 9, banyak lagi orang lain yang mampu untuk bayar. Kita tak nak kecam lah tuan rumah tu. Mungkin dia pun ada masalah lain. Dia nak bayar bank pula dengan duit sewa rumah tu kan, sahabat-sahabat. Jadi maknanya Allahu Akbar semua orang. Jadi bila Ustazah terlibat dengan program itu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, syukur dan terima kasih mereka. Ustazah cakap dengan para penyumbang, saya tidak akan kongsikan gambar mereka, saya tidak akan beritahu, kecuali orang yang PM tepi saya nak tolong juga Ustazah, Ustaz tu, barulah saya minta izin tuan badan tu. Sebab mereka rasa macam jatuhlah maruah mereka, sahabat-sahabat. Sebab mereka bukan orang malas bekerja. Faham Ustaz, saya faham. Allahu Akbar sahabat-sahabat, kesian. Tapi kita belajar sesuatu daripada semua ini. Pasti ada tarbiyahnya Allah. Tinggal lagi kita tak buka mata hati kita. Okay?